setting tu, setting. Mana. Halo. Okey. Ini dengar. Okey, saya record pakai OBS. Alicia cuba record pakai tu pakai kemudian. Takut saya punya tak dengar. Okey. Hari ni saya nak cuba cerita sikit lah mengenai kamu punya tugasan, iaitu tugasan yang berkaitan dengan amali 1. Okay, amali 1. Saya present dulu. Entire screen lah senang. Okay, share. Okay, mengenai amali 1 ni, kamu kena buat dia punya orang panggil ni, modulation untuk okey, sebelum ni saya rasa mungkin kamu dah belajar mengenai modulation kan. Iaitu modulasi ni adalah apabila kita gabungkan frekuensi pembawa dan juga frekuensi data kan. Okey, sebagai contoh saya bagi sini ya. Okey, ini adalah signal. Okey, signal ni kalau diikutkan dalam dalam elektronik ni, signal ni macam kita punya data. Contohnya data kita adalah audio suara kita. Yang mana kalau kita tengok sini dia ada pembawa. Apabila pembawa ni adalah contohnya AM dan juga FM. Yang mana kita tahu AM adalah amplitude modulation. Amplitude modulation. Apakah yang dimaksudkan dengan amplitude modulation? Adalah apabila signal ni terpulang pada ni, kita ambil contohnya kalau kita gunakan suara ataupun ini gelombang sinus. Kalau gelombang sinus, kalau kita nak tahu gelombang sinus tu macam mana bunyi dia akan bunyi secara bunyi tone. Tut. Itu adalah signal untuk gelombang sinus. Okey, kalau kita tengok bentuk gelombang AM ni, dia akan membentuk dia punya amplitude dia akan mengikut bentuk signal sine wave ni kan. Okey, dia akan ikut. Kalau katakan sine wave ni menaik, maknanya amplitude di bawah ni pun akan menaik. Tapi kalau kita tengok frekuensi dia, frekuensi signal dengan AM ni, adakah sama frekuensi ni? Okey, frekuensi signal kalau kita tengok, frekuensi signal ni, dia adalah lebih lebih kembang kan, lebih lebar. Maknanya frekuensi ni adalah frekuensi rendah. Kalau AM, kita tengok AM ni, dia punya frekuensi dalamnya, amplitude modulation ni, frekuensi ini kita panggil dia sebagai frekuensi pembawa. Frekuensi pembawa ni, dia akan mengikut bentuk signal. Kalau kata dia naik. Tapi frekuensinya adalah tinggi berbanding dengan frekuensi signal kan. Kalau katakan signalnya 100 Hz, mungkin AM-nya adalah 1 kHz. Okey, jadi fungsi AM ni tadi adalah untuk membawa frekuensi signal ni ke mana? Ke receiver ataupun kita punya kita punya receiver ataupun radio kan. Okey, setakat ni ada yang tak faham? Saya kena berpaling kat sini, saya pun tak ada dengar suara kamu, saya pun tak tahu. Sebab sekarang ni saya boleh tengok kamu, saya tak boleh baca. Jadi kalau kata faham, respon dengan suara. Sebab saya tak dapat tengok muka kamu. Tak dapat tengok tak dapat baca kamu punya
apa nama begitu? Message. Okey. Kalau kita tak faham, beritahu. Okey, kita berbalik pada sini balik tadi kan. Okey. Frekuensi ini adalah, kita ulang balik, ini adalah frekuensi signal kan. Signal yang mana dalamnya adalah frekuensi pembawa. Okey, untuk pengetahuan kamu, signal ni, kalau katakan kita bersuara, kita akan jadi signal ni lah. Okey, dia akan turun naik kan. Signal yang suara kita ni, kalau kita bercakap, kalau kita jerit macam mana pun, dia tak akan sampai 1 kilometer kan. Dia tak akan sampai 100 meter pun dah tak boleh dengar. Jadi, untuk sampaikan dia, kita perlukan satu alat. Alatnya kita panggil dia radio. Okey. Yang kita katakan AM dan FM ni adalah frekuensi radio. Frekuensi radio. Cuma yang membezakan AM dan FM ni adalah yang ini amplitude dia berubah, nampak? Amplitude dia tinggi rendah kan. Itu sebab dia nama amplitude modulation. FM pula kan, frekuensi modulation. Maknanya frekuensi berubah mengikut signal. Maksudnya macam ni ya. Kita tengok signal ni, dia menaik kan. Semakin naik, frekuensi dia makin tinggi. Makin rendah, dia punya ni, dia akan jadi, apa nama, frekuensi dia makin rendah. Maknanya amplitude signal dia rendah, apa yang akan jadi? Frekuensi FM ni akan jadi rendah. Okey. Itu secara teorinya kan. Itulah perbezaan AM dan FM. Di mana AM kita kena ingat amplitude. Amplitude adalah tinggi, rendah. Frekuensi kembang, muncul. Tu kita tengok ni. Kembang, muncul kan. Mana frekuensi tinggi, frekuensi rendah. Frekuensi tinggi, frekuensi rendah. Yang ni kita tengok. Frekuensinya sama je kan. Tapi yang membezakan dia adalah amplitude. Dia akan mengikut pergerakan signal. Okey, kedua-dua frekuensi ini adalah sebagai frekuensi pembawa yang mana kita akan ada satu device yang kita panggil dia sebagai pemancar ataupun transmitter. Okey, transmitter ni adalah macam ni. Transmitternya asalnya dia ambil frekuensi ni, tapi digabungkan dengan frekuensi tinggi, iaitu kita panggil dia frekuensi radio. Okey, apabila digabungkan dia akan jadi bentuk ni, ditukarnya signal tadi dalam bentuk AM ataupun frekuensi FM. Ditukarkan. Maknanya ditukar, dia akan jadi AM ataupun FM. Okey. Sekarang ni, okey, kita tengok yang FM tadi, FM dan AM tadi dihantar melalui isyarat apa nama? Elektromagnet. Kalau kita tengok pemancar contohnya sini ya. Kalau saya cari ya dalam apa nama, yang mana punya? Okey, contohnya saya pergi gambar kan. Transmitter. Okey. Ini adalah contoh transmitter. Okey. Transmitter. Okey, ini adalah contoh transmitter. Apa tu? Itu yang sebenarnya yang memancarkan isyarat-isyarat tadi kepada kita punya receiver. Okey, contoh receiver yang paling mudah sekali adalah walkie-talkie lah. Selain pada walkie-talkie adalah apa dia? Radio. Radio kan. Semua orang ada radio kan dekat rumah. Rumah semua orang ada radio. Ini adalah contoh-contoh receiver. Yang tadi transmitter. Transmitter. Jadi dia adalah pemancar. Pemancar ni dia akan pancarkan frekuensi tadi, iaitu frekuensi bukan frekuensi audio tapi frekuensi audio, frekuensi radio. Tengok transmitter, mana adalah transmitter ni, contoh dia kan. Ni adalah transmitter ni. Dia yang dekat sini ni, dia akan menghasilkan elektromagnet. Elektromagnet ni, dia boleh pancarkan jauh. Jadi dia akan terima melalui radio kan. Kalau kamu tengok radio, dia akan ada antena kan. Radio. Contoh radio.
Kita ada antena sini kan. Kita tengok sini ada antena. Kenapa dia ada antena? Untuk dia memerangkap frekuensi apa begitu? Dia akan memerangkap frekuensi elektromagnet tadi. Dia akan perangkap. Bila dia perangkap, dia tukarkan balik ini. Dia akan tukarkan ini balik. Dia perangkap tadi apa nama? Elektromagnet tadi. Dia akan tukar ni balik kepada bentuk isyarat asal. Iaitu kalau kita bercakap, kita kata isyarat audio, dia akan tukar kepada isyarat radio. Kemudian receiver ni pula, dia akan terima isyarat radio dan ditukar balik pada isyarat audio. Okey, begitulah adanya. Okey, kita tengok macam mana apa nama transmitter dan juga receiver. Okey, tengok. Saya kena bagi contoh yang mudah dah, senang kan. Okey, ini adalah Lita. Nampak ni ya? Boleh nampak tak? Saya save as dulu. Saya buka. Save. Supaya kemana nampak lah kan. Ini contoh radio lah kan. Okey, contoh radio. Ini secara Lita Rajah Blok. Okey. Ini adalah power supply. Okey, power supply, oscillator, modulator dan juga amplifier. Mana audio or video information. Ini bagi audio ataupun video. Dengan masuk ini dia akan modulatekan. Yang ni oscillator ni adalah menghasilkan frekuensi yang kita kata tadi, frekuensi pembawa dia ataupun frekuensi carrier tadi. Dicampur sini, dikuatkan, dihantar melalui antena dalam bentuk elektromagnet. Dia akan hantar dalam bentuk elektromagnet. Okey. Berbalik pada ini tadi adalah transmitter. Dia punya basic dia macam tu. Okey, kita tengok basic bagi receiver pula. Okey, receiver. Ini transmitter. Kita pergi receiver mana receiver? Kita cari receiver. Mana receiver? Okey. Block diagram kan? Block diagram. Okey, ini adalah contoh receiver. Okey, saya download dulu. Ya. Save. Okey, contohnya. Okey, tadi kita pancarkan elektromagnet. Yang ni pula antena kat sini. Dia akan menerima elektromagnet ditukar kepada bentuk mula-mula dia ambil radio frekuensi, dia kuatkan dulu sebab isyarat tu dah lemah. Bila kita dah melalui udara dan sebagainya, dia akan jadi lemah. Jadi dia akan ambil isyarat radio frekuensi ni, digabungkan dengan isyarat oscillator dalam radio tu, dicampur. Apa yang terhasil adalah frekuensi IF ataupun integrated intermediate frekuensi ataupun isyarat frekuensi pertengahan. Yang mana tadi kalau berapa banyak pun frekuensi dekat sini, kita tunerkan dia akan jadi, kita tune, maksudnya kita akan talarkan dia pada frekuensi yang kita minta. Contohnya frekuensi isyarat Hot FM, contohnya 94.3 kan, 94.3 tadi dimasuk ke dalam ni, kita tune, maknanya kita ambil isyarat tu hanya 94.3 itu Hot FM. Jadi isyarat tadi digabungkan dengan isyarat local oscillator ni, maksud dia pengayun tempatan. Dia akan gabungkan. Apa yang terhasil apabila digabungkan, dimix ataupun dicampur, dia akan menghasilkan frekuensi pertengahan. Yang mana frekuensi pertengahan ni adalah semua radio dia akan jadi sama. Macam contohnya kalau kita gunakan AM. Kalau kita gunakan AM, bermaksud kita mesti tukarkan dia dalam bentuk frekuensi pertengahan 455 kHz bagi AM. Bagi FM
adalah 10.7 MHz. Okey, nampak tak perbezaan frekuensi yang kita katakan frekuensi tadi kan? Frekuensi AM 455 kHz kilo, dan yang kita bezakan dengan AM tadi adalah 10.7 MHz. Nampak beza kan? Okey, sekarang ni semua frekuensi tu ditukarkan. Kalau katakan AM dia akan jadi 455 kHz. Masuk banyak frekuensi mana pun kita dalam ni dia akan jadi 455 kHz. Okey, dalam frekuensi ini dia akan tukar demodulator, maksud dia akan nyahkan frekuensi pembawa tadi ya. Frekuensi halus-halus dalam tu kan dia kebuang. Apa yang tertinggal adalah frekuensi audio. Kalau ini radio. Tapi kalau kita dalam isyarat, sekarang ni isyarat bukan sekadar pada audio. Ada video, ada juga dalam bentuk data. Data ni kita macam komputer lah. Komputer dihantar macam kita tengok macam orang begitu, Astro kan. Astro tu dia hantar dalam bentuk kod video, kod dia akan tukar tadi. Itu kita kata, kalau kamu dengar ada orang kata modem kan, modem pernah dengar? Modem, maksud dia kalau kita katakan modem ni adalah demodulator. Okey, modulator apalah yang tentulah, maksud dia akan masuk, dia demodulate, kemudian demodulator maksud dia kalau kata audio tu dia hantar dalam bentuk frekuensi pembawa, dia akan hantar ke telinga kita ni balik, bukan dalam bentuk frekuensi radio, dia akan hantar balik dalam bentuk frekuensi audio. Itu sebabnya frekuensi radio tadi ditukar balik pada frekuensi audio. Okey, saya harap kamu faham lah. Dia tak faham ke? Halo, tidur? Kamu ni dekat kelas tidur, dekat Google Meet tidur, pelik ke? Halo? Okey, sekarang ni kita berbalik kepada kita punya apa dia? Halo? Okey, kita berbalik kepada multi-sim tadi ya. Kamu pun dah buat multi-sim sebelum ni kan. Sekarang ni kita cuba buat dia secara simulasi. Bila kita buat secara simulasi, bermaksud kita buat tanpa bahan yang sebenar. Kita buat secara modulasi. Modulasi ni kita katakan modulasi simulator. Kita katakan dia buat dalam bentuk simulator. Maknanya kalau simulator ni maksudnya bukan dalam benda sebenar lah kan. Kita secara multi-sim lah. Multi-sim. Kita tengok contoh tadi ya. Kalau mungkin ada yang tak faham. Okey, tengok sini. Okey, sekarang ni dia suruh lukis. Dia suruh buat gitar kan. Gitar dalam ni bukan gitar lah, sambungan kan. Mana macam ni? Okey ni. Mana betul tak gitar kita dah buat sambungan gitar ni. Yang mana kita perlukan 12 volt. Okey, maksudnya 12 volt. Okey, kita boleh cari. Jadi saya rasa kamu dah semua boleh buat kan? Ada perlu bantuan lagi ke? Tak perlu kot. Kan? Sebab saya rasa kamu dah pernah buat. Macam? Ada problem? Halo? Okey, sekarang begini. Apa dia? Meg? Nak ajar lagi ke? Tak dah. Tak perlu ajar lagi lah. Terus buat kan? Okey, sekarang ni saya nak kamu buat sini ya. Buat bentuk data yang saya dah bagi dulu dalam bentuk ni. Okey, yang pertama sekali buat masukkan apa nama ni? Ini adalah function generator. Masukkan buat data ni dulu, kemudian masukkan function generator ni adalah
untuk bertujuan sebagai kita nak masukkan isyarat dan juga kita tengok balik isyarat tadi ya. Ni osiloskop. Okey. Ada yang tak tahu macam mana nak masukkan osiloskop? Ni osiloskop kat sini ya. Ni function generator. Cuba kamu pergi pada belah tepi-tepi ni. Kalau bagi yang tak tahu buat, yang tak pernah buat, ni multimeter, function generator, wattmeter, osiloskop. Ni contoh osiloskop kan. Kalau saya buat semula litar ni, cuba kamu pastikan. Yang pertama sekali kita ada 12 volt kan. Saya tunjuk je lah. 12 volt. Okay, katakan sini lah. Kalau kamu malas nak cari ni, kamu letak je di sini. Yang dekat place basic ni. Okay, place basic ni kita cari untuk power supply. Tak ada. Dekat sini lah power supply. Okay, power supply carilah DC. Power supply DC kan. Nampak tu? Pergi kat sini tadi tunjuk pada contoh balik tepi ni. Okay, pergi DC power. Jangan AC power, DC power. Okay. Letak je sini kan. Okay. Sekarang ni DC power dia memerlukan berapa volt? 12 volt. Tukar siap-siap. Dah memang 12 volt. Bagus ni. Okay, sekarang ni kita perlukan 22 kilo. 22 kilo ohm. 22 kilo ohm. Maksudnya kita pakai cara resistor. Mana resistor? Okay. Kalau ni tulis malam cari tulis dia. 22 okay. Ni kan. Okey, jadi kita tengok dia punya ini dia punya duduknya secara 22K adalah menegak. Jadi kita pusingkan dia, klik belah kanan, rotate. Buat siap-siap lah supaya kamu tak keliru ni. Kemudian kita perlukan lagi 47 kilo ohm. Buat benda sama. 47. Okey. 47 K kan. Contoh lah kan. Masuk 47 K ke apa dia? 4.7. Tak apalah, itu kita boleh adjust sendiri. Kan? Tak payah beli. Kita buat dekat sini. Tukar 4.7. Okey. Okey, kemudian kita perlukan apa lagi? 1 microfarad. 1 microfarad. Jadi kamu cari kapasitor. Kapasitor ni maksud dia kamu kena cari non-polarity kan. Dia pakai apa dia? Saya pun ingat. 1 micro. Mana 1 micro? Ni dah 1 micro kan. Tak sini. Okay. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu kamu sambung-sambung lah. Nak sambungkan dia, kamu tahu kan. Ni contoh lah kalau kita sambungkan. Okay, ni sambung pada ni. Okay. Macam tu lah lebih kurang. Cerita panjang-panjang pun nanti faham. Jadi masa tambah panjang kamu pula tidur lebat kan. Kamu pun rasa mungkin dah mengantuk kot kan. Lepas pun baru setengah jam. Okay. Jadi kamu siapkan data tadi. Dapatkan dapatannya tadi. Jadi kamu masukkan dalam kamu punya ni. Dan masukkan dia punya data di sini. Okay. Masukkan data ni. Buat data ni tak susah no. Okay, buat. Semua data ni. Okay. Kemudian dapatkan dia punya hasil eksperimen, lakarkan. Ataupun kamu lukis, kamu masukkan dia dalam bentuk Word tadi ya. Ataupun dokumen ni. Masukkan dalam bentuk dokumen sama ada WPS ke, kamu pandai-pandai lah buat.
Jadi kamu tak perlu menulis, kamu cuma menaik kan. Menaik, lukis, lepas tu masukkan dalam ni. Contoh nak masukkan dalam ni dekat tahu kan. Tekan kamu lukis, kamu ambil gambar. Insert. Insert dah kan. Mana dia? Dia dah tampak ni. Okay, insert. Contohnya insert apa dia? Insert. Page. Insert apa nama dia? Insert ni. Kamu tahulah kan. Cari untuk gambar kan. Ni picture ni. Ni kamu dah ambil gambar tadi, masuk ke dalam ni. Apa hasil dapatan kamu daripada apa multisim, ataupun kamu copy screenshot dapatan daripada multisim masuk ke dalam ni. Kamu dah biasa buat tugasan, dah biasa buat apa itu yang kamu buat PTA kan, kamu dah tahu macam mana nak masukkan gambar kan. Saya rasa semua dah tahu kan. Jadi itulah kita buat amali dulu, sebab amali ni penting. Kalau kita tak buat amali, kita sebenarnya bila kita buat amali, bila kita belajar teori lebih mudah lah. Kita akan faham. Okay? Kita akan lebih faham apa yang terkandung dalam mata pelajaran ni. Sebab sekadar kalau kita, contohnya kita cuba tengok, kita dengar secara teori, amali tak buat, memang kita susah nak faham. Betul tak? Pergi tidur je, sleep kami. Cikgu, sorry ke masuk dalam patik, ada hal. Apa, kita ni apa nama, edisia dah record. Nanti kita letaklah ni kat mana-mana kan. Supaya benda ni kita boleh rujuk semula.